Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini. Dan insya-Allah saya tengok jadualnya bulan ni kita banyak kali dapat bertemu. Kebetulannya saya tak ke Kuala Lumpur, duduk di Perak saja. Doakanlah, sebenarnya menunggu hari ni. Orang masih sedang menunggu hari. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkanlah biiznillah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam pertemuan yang lepas kita telah pun masuk di muka surat yang keempat daripada kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'Abdi li Maulah, karangan Asy-Syaikh Salim Ibnu Abdullah Ibni Sa'd Ibni Abdullah Ibni Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i yang meninggal dunia pada tahun 1271 Hijriyah di Rantau Abang di Betawi atau nama sekarangnya Jakarta. Dan alhamdulillah kita telah pun meneliti perbahasan yang berkenaan dengan rukun-rukun Islam, rukun-rukun Islam, dan dalam pertemuan yang lepas kita telah masuk rukun yang pertama, iaitu berkenaan dengan penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah matikan kita di atas dasar syahadah ini. Moga-moga kita, ahli keluarga kita, para sahabat kita sampai ke hari kiamat, moga-moga tidak ada walau seorang pun di kalangan zuriat kita dan orang yang kita cintai meninggal dunia dalam keadaan mereka tidak bersaksi dengan kesaksian ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan masuk kepada yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, iaitu di muka surat yang keempat. Saya bacakan matan terlebih dahulu. Qala Sayyiduna al-Imam Salim Ibnu Abdullah Ibni Sa'd Ibni Abdullah Ibni Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu al-mutawaffa sanata 71 wa 200 wa alf min hijratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Faslun arkanul islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaum ramadan wa hajjul baiti in istata'a ilaihi sabila. Disebut wa iqamus salati. Kalau ikut asalnya wa iqamatus salati. Sebab dalam bahasa Arab asalnya pada kalimah aqama yuqimu, maka masdarnya ataupun kata sendi ke apa cakap Melayu, saya dah tak tahu apa kata masdar dalam bahasa Melayu, lupa. Apa bahasa Melayu kita? Kata terbitan, bukan kata sendi. Awak daripada kecil dah cakap Melayu dah, tak belajar bahasa Melayu betul-betul tapi dah bercakap dah. Masdar ni kata terbitan. Kata terbitan bagi kalimah aqama yuqimu adalah iqamatan. Tetapi atas dasar ringkas, atas dasar untuk meringkaskan, maka ditiadakan ta marbutah itu, walaupun pada asalnya kalau secara bahasanya ada. Tapi maknanya kita tahu orang Arab kadang-kadang sebut iqamatu, itu yang asal, dan kadang-kadang mereka sebut iqamu, kerana yang menyebut ni adalah sefasih-fasih orang Arab, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad dalam satu hadis juga menyatakan
wa iqamus salati wa ita'uz zakah dan sebagainya. Jadi kita masuk kepada rukun yang kedua. Disebut di sini kedua, iaitu rukun Islam yang kedua adalah mendirikan solat. Aqama tu maksudnya membangunkan. Satu orang tengah duduk, tengah baring contohnya, kita minta dia bangun. Tindakan kita yang membangunkan dia itu, yang mendirikan dia itu dipanggil sebagai aqama. Jadi sebab tu kita pun dalam bahasa Melayu kita terjemahkan mendirikan solat. Dia ada makna yang sangat halus di situ. Maknanya seakan-akan kita kena berusaha sungguh untuk membangunkan solat itu. Maknanya solat itu berat. Inna salata wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya ia, iaitu solat benar-benar, Allah sebut lakabiratun, benar-benar adalah besar, berat, illa 'alal khashi'in, melainkan ke atas mereka yang khusyuk. Seakan-akan dengan sebab itulah digunakan kalimah wa iqamatus salat ataupun wa iqamus salah untuk menunjukkan bahawa salat itu sendiri merupakan satu ibadah yang sangat sukar ke atas manusia sebenarnya. Banyak dengan malasnya apa semua. Nak 5 kali pula sehari semalam. Umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam 2 kali je sembahyang sehari semalam. Itu pun tak mampu untuk melakukan. Maka sebab itu apabila difardukan 50 waktu ke atas umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka peringkat awal Nabi sallallahu alaihi wasallam dia terima 50 waktu, Nabi turun daripada tempat munajat Nabi di langit itu dan melalui Nabi Allah Ibrahim di langit yang ke-7. Nabi Ibrahim pun tak kata apa, turun ke langit yang ke-6. Langit yang ke-6 ketika itu berada di situ Nabi Allah Musa AS. Maka Nabi Musa tanya apa yang telah Allah fardukan. Rasulullah kata 50 waktu. Nabi Musa kata naik baliklah. Maksudnya pergi semula ke tempat munajatmu ya Rasulullah. Di situ mohonlah kepada Allah untuk dikurangkan. Umatku 2 waktu je pun tak mampu nak buat. Nak katanya salat adalah merupakan ibadah yang sukar. Tapi senang je kita sembahyang 5 waktu sehari semalam. Bahkan jadi berat kalau tinggal pula. Tak? Kita hari ni lain pula. Kalau tak sembahyang lagi terasa berat je. Tapi kalau dah sembahyang ringan je. Dan kita pun tak pernah terfikir dalam kamus hidup kita satu hari itu kita nak tinggal sembahyang. Kenapa? Sebab Allah sudah memberikan taufik kepada kita sehingga benda yang pada asalnya adalah satu benda yang sukar dan berat, akhirnya telah diberikan oleh Allah akan pedoman hidayah, sehingga akhirnya ibadah itu menjadi satu kelaziman dan kebiasaan pada diri kita. Maka bersyukurlah kita kepada Allah yang telah merezekikan kita akan kemampuan untuk melaksanakan salat fardu 5 waktu sehari semalam, ditambah pula dengan ibadah-ibadah sunat yang lain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang ketiga adalah memberikan zakat. Memberikan zakat. Dan yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Manakala rukun Islam yang kelima adalah mengerjakan haji ke rumah Allah. Asalnya wahajjul bait. Asalnya hajjul bait, maksud dia menunaikan haji. Menunaikan haji kalimah al-bait itu sebenarnya bermaksud rumah, tapi yang dimaksudkan di sini adalah Baitullahil Haram, iaitu rumah Allah, iaitu Kaabah. Dinamakan ia sebagai rumah Allah bukan kerana Allah tinggal di situ. Walaupun kalau asal kalimah rumah, maknanya pemilik rumah tinggal dalam rumah tersebut. Tetapi kerana ini adalah satu perkara yang mustahil bagi Allah, maka kita tak mengatakan bahawa Allah tinggal di rumahnya itu. Tetapi kenapa dinamakan ia sebagai rumah Allah? Atas dasar dipanggil nisbah tasyrifiyah. Penisbahan atas dasar kemuliaan. Maknanya ini satu rumah yang dimuliakan oleh Allah. Macam juga Nabi Allah Isa, Ruhullah. Nabi Isa itu gelarannya selain daripada Al-Masih, Isa bin Maryam, yang hari ini orang-orang Kristian merayakan tahun baru yang bersempena dengan hari kelahiran Nabi Isa alaihi wa ala sayyidina Muhammad as-salatu wassalam.
mereka mengatakan bahawa tarikh lahir Nabi Isa tu pada akhir bulan Disember, dan kalau ikut mazhab Mesir, kalau saya tak silap ni 7 Januari orang-orang Kristian Mesir merayakan hari Aidil Milad ataupun hari Christmas lah pada 7 Januari kalau saya tak silap. Kalau salah mungkin Pak Tam dan juga anak anda Pak Tam boleh betul kan. Dia akan makan apa nama ikan tu? Ikan masin tu. Nasim dia akan makan, kalau tak silap ni dia akan makan satu ikan masin Fisikh, nama ikan ni fisikh dan para ulama dia menulis kitab Al-Fusikhin ala man abaha aklal fisikh. Al-Fusikhin 1000 kali tombak. Sih tu asalnya tombak. Bagi mereka yang menghalalkan makan ikan fisikh. Itu dalam perbahasan, ada satu perbahasan. Okey. Asal kalimah Nabi Isa tu, Nabi Isa AS itu antara gelaran baginda adalah Ruhullah. Ruh Allah. Ada sahabat-sahabat kita yang beragama Kristian, dia kata, tengok kamu juga mengakui bahawa di dalam jasad Nabi Allah Isa itu ada unsur ketuhanan. Sebab di dalam badan Nabi Isa itu ada roh bagi Allah. Maka apa salahnya pula kami mengatakan Nabi Isa itu anak Allah? Kerana dalam badan Nabi Isa itu memang ada unsur, ada roh daripada Allah. Dia faham bahawa Ruhullah merujuk kepada Nabi Isa AS itu, dia faham bahawa Allah itu ada roh, kemudian roh Allah itu sebahagiannya dimasukkan ke dalam badan Nabi Isa AS. Kita kata salah. Itu bukan itu maksud kami sebagai orang Islam bila mengatakan Nabi Isa itu Ruhullah, kerana maksud Ruhullah adalah sama seperti Baitullah, sama seperti Naqatullah. Nabi Allah Saleh alaihi wa ala sayyidina Muhammad as-salatu wassalam diberikan seekor unta yang ajaib, unta yang keluar daripada batu. Bukan dilahirkan oleh unta betina, tetapi tiba-tiba keluar daripada satu batu. Hasil daripada permintaan kaum Nabi Saleh sendiri untuk membuktikan kebenaran kerasulan Nabi Saleh. Dia kata, nampak batu besar tu? Keluarkan daripada batu itu akan seekor unta. Dikatakan perkara itu berlaku di Hadramaut, dan sampai ke hari ini di Hadramaut ada satu batu besar di orang kata apa, dipercayai kita pun tak pastilah sama ada benda itu memang betul ataupun tidak sebab tidak adalah orang kata apa sumber yang betul-betul kuat Tapi menurut kepercayaan orang-orang di Hadramaut, ada satu batu besar, dikatakan daripada batu itulah keluarnya unta Nabi Allah Saleh. Allah Ta'ala menyebut unta Nabi Saleh dengan nama Naqatullah. Naqatullah bermaksud unta Allah. Maksud dia apa? Unta yang dimuliakan oleh Allah. Rumah yang dimuliakan oleh Allah. Roh yang dicipta oleh Allah, yang roh ini begitu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Bukannya ada sesuatu daripada zat Allah itu dimasukkan ke dalam badan Nabi Allah Isa AS. Maksudnya Nabi Isa dipanggil Ruhullah, bermaksud Allah menciptakan Nabi Isa daripada satu roh yang lain daripada yang lain. Kalau roh orang lain, ciptaan Allah juga. Tetapi hasil daripada hubungan perkahwinan di antara lelaki dan perempuan. Tetapi Nabi Isa AS ada satu roh yang Allah ciptakan, bukan daripada Allah. Sebab kalau kita kata ada sesuatu daripada Allah, kita sudah menjasadkan Tuhan, dan kita sudah mengatakan Tuhan seperti makhluk. Boleh pula ada organ-organ, ada unsur-unsur tubuh. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebut Nabi Allah Isa AS sebagai Ruhullah, maksudnya satu roh yang diciptakan oleh Allah. Walaupun roh-roh kita pun Tuhan ciptakan juga, cuma agak istimewa roh yang ada pada jasad Nabi Isa AS ini, kerana roh ini adalah satu roh yang diciptakan terus oleh Allah tanpa melalui sebab, iaitu tanpa melalui sebab perkahwinan. Lalu dipanggil Nabi Isa sebagai Ruhullah. Jadi bila sebut wahajjul bait, maksud dia wahajju baitillah. Kita sebut pergi haji ke Baitullah. Baitullah bermaksud rumah Allah. Apa maksud rumah Allah? Satu bangunan yang berbentuk rumah, ada pintunya, boleh masuk, orang boleh tinggal dalam tu. Dan ada sebahagian sahabat Nabi lahir dalam Kaabah lagi.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah solat di dalam Kaabah. Hari ni orang-orang besar je lah yang boleh sembahyang dalam Kaabah. Habis kita yang kecil-kecil ni macam mana? Ada cara nak masuk dalam Kaabah. Cara ni tuan-tuan ajak saya beritahu macam mana cara dia. Semua kita boleh masuk dalam Kaabah, tak kena syarat. Tapi itulah tiba-tiba dah tak boleh pergi pula ya. Saya baru rancang bulan 3 ni nak pergi dengan ayah dan ibu. Moga-moga Allah mudahkan ya. Apa yang dibuat oleh kerajaan tu dari sudut menjaga masalah, ya moga-moga Allah Ta'ala mudahkan ya, biiznillah. Ada cara, tak apalah beritahulah apa cara ya. Mudah tuan-tuan masuk dalam Hijr Ismail, Hijr Nabi Allah Ismail ya. Menurut sebahagian pandangan para ulama, Hijr Nabi Ismail itu Hijru Ismail, kawasan melengkong ya, yang ada dalam tepi Kaabah itu, dikatakan di situlah makamnya, kuburnya Nabi Allah Ismail berserta ibunda baginda Sayyidatuna Hajar. Ada para ulama yang berpendapat sedemikian. Dan ada hadis yang menunjukkan bahawa di antara rukun Yamani, sudut sebelum sudut Hajar Aswad tu, di antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad itu, main dua sisi tu. Kaabah ada empat sudut kan? 2 sudut yang terakhir itu, iaitu sudut Yamani yang terletak sebelum sudut Hajar Aswad. Maksudnya kalau kita dah tawaf, kita nak selesaikan satu pusingan tawaf, kita akan lalu rukun Yamani, lepas tu kita akan mulakan tawaf yang kedua di rukun Hajar Aswad. Menurut sebahagian riwayat, di antara rukun Yamani dengan rukun Al-Hajar Aswad ada 70 makam Nabi yang dikebumikan di situ. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini disebut oleh para ulama kita berdasarkan hadis-hadis yang saya tak pasti sama ia berstatus sahih atau hasan atau dhaif ya. Terlupa nak cek, tapi memang disebut dalam kitab-kitab. Maknanya ada pandangan yang mengatakan dalam Hijr Ismail itulah makamnya Nabi Allah Ismail, yang merupakan daripada Nabi Ismail lah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bawah rukun Ismail itulah dikatakan juga kubur ibu Nabi Ismail, iaitu isteri Nabi Allah Ibrahim yang bernama Sayyidatuna Hajar, yang berasal daripada Mesir. Sebab tu Rasulullah juga ada nasab keturunan baginda tu bersambung dengan orang Mesir kerana Sayyidatuna Hajar itu berasal daripada Mesir. Kalau saya tak silapnya daripada Bahnasah. Kalau tak silapnya berasal daripada kawasan situ. Wallahu ta'ala a'la wa alam, di satu lokasi di Mesir. Jadi menurut sebahagian pandangan ulama, di situlah makam Nabi Allah Ismail dan ibunda baginda. Dan di situ jugalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan perjalanan Isra. Rasulullah pernah solat di situ, dan pada malam berlakunya peristiwa Isra dan juga Mi'raj, di situlah daripada rumah Sayyidatuna Ummu Hani Rasulullah telah dibawa ke Hijr, dan di situlah berlaku peristiwa pembelahan dada, lalu dikeluarkan jantung Rasulullah, lalu dibasuh dengan air Zam-Zam, lalu dimasukkan semula. Subhanallah, kalau orang dah dikeluarkan jantung, maknanya tak adalah. Tapi nak katanya Rasulullah ini lain daripada yang lain. Walau jantung sudah dikeluarkan daripada jasad, tetapi masih hidup. Kerana memang kita hidup bukan dengan sebab jantung, kita hidup dengan sebab izin daripada Allah. Jantung tu hanyalah alat dan sebab semata-mata. Jadi balik kepada cerita kita tu, dah nak tunggu tuan-tuan bawa saya pergi umrah, nak pecah rahsia, lambat pula ya. Beritahu siap-siap lah. Minta tuan-tuan lupa, nanti tanya balik, masa tu saya akan minta untuk bawa saya ke sana untuk bagi tahu rahsia yang telah pecah malam ni. Caranya, kita masuk dalam Hijr Ismail, kita solat dalam Hijr Ismail, kerana asalnya Hijr Ismail itu termasuk di dalam Kaabah. Asal binaan Kaabah zaman Nabi Ibrahim itu, dia merangkumi kawasan Hijr Ismail. Namun apabila Kaabah banjir pada zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira itu, dalam usia Nabi dalam sekitar 20-an begitu, berlaku banjir di Makkah. Nah, katanya tak tentu juga, kadang-kadang tempat yang mulia pun kena juga banjir. Jangan boleh kita kata tengok Kuala Kangsar tempat berkat banyak orang soleh tak kena banjir. Tapi kena juga kampung banjir, kampung banjir kena. Belah-belah
talang ke apa kan banjir. Mekah pernah dilanda banjir menyebabkan runtuhan. Kaabah itu runtuh. Lalu akhirnya dibina semula oleh masyarakat musyrikin jahiliyah ketika itu, dan Nabi juga bersama-sama membantu untuk membina semula Kaabah, tetapi mereka tidak cukup duit untuk menyempurnakan binaan Kaabah. Sebab Kaabah dah habis, mereka terpaksa keluarkan duit mereka sendiri untuk membina semula Kaabah, nak beli batu, nak beli macam-macam, tetapi mereka tidak cukup duit walaupun mereka orang kaya. Kerana biasanya, kata guru saya Fadilatul Syekh Husi bin Rushdi, memang mereka kaya tapi banyak duit haram. Duit haram banyak. Memang kalau nak pakai duit haram cukup Kaabah tu. Tetapi disebabkan mereka tahu duit tu duit haram, dan mereka kata mana boleh buat Kaabah dengan duit haram. Jadi mereka hanya mengeluarkan duit yang halal, lalu duit yang halal tidak cukup untuk menyempurnakan binaan Kaabah pada zaman Nabi Ibrahim. Lalu akhirnya mereka hanya membina Kaabah yang kita lihat pada hari ini, tetapi mereka tandakan kawasan lengkung itu untuk memberitahu itu sebenarnya adalah Kaabah. Jadi siapa yang salat dalam Hijr Ismail, dia telah pun masuk ke dalam Kaabah. Sebab tu siapa yang tawaf tak sah kalau dia kata kita nak ambil kita nak shortcut contoh, kita masuk ikut Hijr, keluar ikut belah sana. Tak lepas kerana kita dianggap telah bertawaf di dalam Kaabah, sedangkan syarat tawaf hendaklah tawaf di luar Kaabah. Jadi balik kepada cerita kita tadi, mengerjakan haji di rumah Allah, sekiranya seseorang telah mampu mendapatkan jalan ke sana. Macam kita hari ni teringin nak pergi tapi tiba-tiba dah tak ada jalan pula dengan sebab ada wabak penyakit, maka kita ketika itu diberikan kelonggaran untuk tidak lagi menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Tetapi bagi mereka yang sudah mendapat jalan, cukup duit dan tak ada halangan, tak ada peperangan, tak ada sebarang wabak yang menghalang, maka ketika itu kalau sudah sampai cukup duit, wajiblah mereka menunaikan haji dan juga umrah. Umrah juga adalah wajib dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Umrah juga adalah wajib, walaupun dalam mazhab yang lain mengatakan umrah tidak wajib. Yang wajib hanyalah haji. Jadi rumah Allah bermaksud satu rumah yang dimuliakan oleh Allah, dan Kaabah adalah rumah yang mula-mula dibina untuk tujuan menyembah Allah Azza wa Jalla. Silakan cikgu nak tanya soalan ke tadi? Dia agama Kristian ni kalau kita tengok asal dia dah masuk kepada perbahasan lain ni tapi sekadar maklumat kita. Dalam masa yang sama, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Bahkan suatu orang Kristian datang menziarahi Rasulullah, suatu mereka ingin melaksanakan solat cara mereka, Rasulullah mempersilakan untuk mereka solat di dalam Al-Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Maknanya tidak ada paksaan dalam agama. Hatta kalau mereka nak solat dalam masjid kita pun, kalau kita benarkan, tidak menjadi masalah. Dan dalam isu agama Kristian ini, asal sebagaimana kita semua sedia maklum, agama Nabi Isa itu adalah agama Islam. Tidak dinamakan agama Kristian. Tetapi dia dinisbahkan kepada palang salib itu. Kalau saya tak silap, Krist itu merujuk kepada palang salib. Dan kalau orang-orang Arab, kalau saya silap, minta maaf. Kristian tu mungkin kalau tak silap ni dia ambil pada kalimah palang salib itu. Tapi kalau orang Arab, mereka menamakan agama Kristian itu dengan nama Al-Masihiyah. Agama Masih. Agama Nabi Isa alaihi salam, dan mereka menamakan diri mereka sebagai Al-Masihiyun. Dulu saya pernah hadir dalam satu majlis Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah. Lalu beliau menyatakan, Ana Masihi. Tenganga kami semua dalam majlis. Ingat lagi di ruang Al-Atraq pada waktu pagi. Beliau baca kitab apa hari itu? Tak ingat saya. Tapi dalam majlis itu beliau kata, Ana Masihi. Semua pakai senyap sebab kita faham Masihi itu maksudnya orang
Kristian. Lalu kata beliau, Al-Masihi huwa alladhi intasaba ila al-Masih. Al-Masihi adalah orang yang bernisbah kepada Al-Masih. Siapa Al-Masih? Nabi Isa AS. Maka ana Masihi wa ana Dawudi wa ana Ibrahimi wa ana Muhammadi li'anni tabi' li jami'il anbiya. Rupanya itu bendanya. Kerana saya mengikut semua nabi, maka saya boleh dianggap sebagai Masihi, Ibrahimi, Idrisi, Dawudi, Muhammadi, kerana saya adalah pengikut semua nabi-nabi ini. Adapun masyarakat Kristian, mereka mendakwa mereka pengikut Nabi Isa, namun dalam kepercayaan kita sebagai orang Islam, mereka tidak mengikut ajaran Nabi Isa, tetapi mereka mengikut ajaran yang sudah dipesongkan. Dan kalau ikut sejarah mereka, asalnya agama tauhid, agama yang menafikan Trinity itu, kepercayaan tiga konsep dalam satu Tuhan itu. Tetapi dia bermula sebelum daripada kelahiran Rasulullah SAW lagi, iaitu ada satu persidangan yang dibuat di mana Majma' Niqia, kalau saya tak silap nama tempat tu, di satu tempat namanya Niqia, dan di situ dijemput semua pendeta-pendeta besar agama Kristian untuk membincangkan adakah Nabi Isa ini Rasul Allah ataupun anak Allah. Kerana kalau saya silap Maharaja Rom ketika itu, Augustus, saya terlupa dah. Saya pun tak berapa nak baca tentang sejarah. Cuma pernah terbaca begitu. Apa tak namanya, saya terlupa. Mungkin kita boleh tengok balik. Bagus ke soalan ni. Dia kebetulannya sebelum ni menganut kepercayaan dewa-dewa ni. Lalu dia berminat dan memeluk agama Kristian. Lalu dia suka kalau agama Kristian itu selari dengan akidah dewa-dewa ni. Kepercayaan banyak Tuhan ini. Lalu dipanggil semua padri-padri Kristian untuk membincangkan adakah Nabi Isa itu anak Allah atau hanya seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah. Dalam pertemuan Niqia, kalau tak salah nama dia Niqia, pertemuan Niqia kali pertama itu, majoriti para pendeta Kristian menolak Nabi Isa sebagai anak Allah. Sebaliknya mereka beriktikad bahawa Nabi Isa adalah Rasul Allah. Memang peringkat itu masih lagi mereka berpegang dengan ajaran tauhid. Tetapi dibuat perjanjian, dibuat satu pertemuan kali kedua. Dalam pertemuan kali kedua atau pertemuan kali ketiga, akhirnya raja memutuskan untuk membuat keputusan hasil daripada perbincangan, memutuskan Nabi Isa adalah anak Allah walaupun majoriti menolak. Antara yang menerima Nabi Isa anak Allah adalah wakil gereja Kristian daripada Iskandariah, Mesir. Itu antara wakil Kristian yang bersetuju bahawa Nabi Isa adalah anak Allah. Maknanya di Iskandariah ni, gereja Iskandariah di Mesir itu memang lamalah. Dan dia di antara yang menyumbang kepada kefahaman yang bercanggah dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Allah Isa AS. Jadi daripada situlah bermula penindasan demi penindasan. Dan mereka yang berpegang bahawa Nabi Isa ini adalah Rasul dan bukan Tuhan, dan juga bukan anak Tuhan, mereka ini dipanggil sebagai Aryusiyun. Aryusiyun, iaitu pengikut Aryus. Aryus inilah yang mempertahankan bahawa Nabi Isa bukan anak Allah. Sebaliknya baginda adalah seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jal. Dan kalau dalam hadis, Rasulullah pernah menyampaikan surat kepada Raja Hirak, Raja Rom pada zaman Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aslim taslam, aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Masuklah Islam, kamu akan dapat pahala sebanyak 2 kali sebab kamu beriman dengan Nabi Isa dan beriman dengan Rasulullah. Dan ada juga para ulama tafsir hadis mengatakan dapat pahala 2 kali sebab bila kamu masuk Islam, orang lain akan ikut. Tapi kalau kamu tidak mau masuk Islam, fa inna 'alaika ithmal arisiyin. Sekiranya kamu tidak masuk Islam, kata Rasulullah, kamu akan menanggung dosa-dosa orang-orang Aris. Kalau ikut dalam kitab-kitab yang menghuraikan hadis ini, menyatakan Arisiyin itu merujuk kepada bahasa lama mereka yang bermaksud para petani. Namun guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi berpendapat sebenarnya dimaksudkan oleh Nabi Arisiyun itu adalah Aryusiyun, iaitu pengikut Aryus yang berpegang bahawa Nabi Isa bukan anak Allah, sebaliknya adalah Rasul Allah.
Jadi kalau apa yang dipegang, apa yang difahami oleh guru saya ini benar, bermaksud Raja Rom pada zaman Rasulullah di antara pengikut Arius yang beriman bahawa Nabi Isa adalah seorang Rasul yang akan datang, seorang Rasul selepasnya. Sebab itu beliau sangat berkeyakinan bahawa memang Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi atas dasar merasa rugi kehilangan tahta kerajaan Rom, maka mengutamakan dunia berbanding dengan kepercayaan sendiri. Dan akhirnya mati sebagai seorang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah sebab kalau ikut dari segi sejarah ni, memang pada asalnya memang kebanyakan pengikut Nabi Isa masih berpegang, tetapi akhirnya yang dipegang oleh masyarakat Kristian pada hari ini itu adalah berpegang dengan pandangan minoriti dalam pertemuan Nikea. Saya tak salah namanya Nikea, pertemuan Nikea itu. Lalu akhirnya inilah yang telah menjadi pedoman atau pegangan masyarakat Kristian pada hari ini, yang mereka mempercayai bahawa Nabi Isa itu anak Allah. Kalau di Mesir, saya pernah berjumpa dengan orang Kristian Mesir, mereka mengatakan Nabi Isa bukan anak Allah, tapi Nabi Isa sebenarnya adalah Allah. Memang ada khilaf di kalangan orang Kristian, Nabi Isa anak Allah atau Allah sendiri. Orang Mesir yang saya jumpa, aku tak tahu lah kalau di Mesir pun ada banyak mazhab, tapi orang Kristian Mesir, dia mengatakan Nabi Isa adalah Allah. Lepas tu Allah Ta'ala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kufurlah bagi mereka yang mengatakan bahawa Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Jadi mungkin orang Mesir ni masih berpegang dengan pandangan yang mengatakan Nabi Isa adalah Allah sendiri, bukan anak Allah. Tapi maknanya Nabi Isa tu walaupun mukanya orang, hakikatnya itu jelmaan Allah, bukan anak Allah. Dia punya kepahaman begitu. Dan ini memang satu kepahaman yang bercanggah dengan akal sebenarnya. Tapi la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Sonok surah ni kita baca ni dia mengembang. Silakan Ustaz. Apa yang dibuat di Dubai berkenaan yang saya pernah dengar, tapi saya pun tak tahu secara orang apa secara realitinya macam mana. Dari sudut apa namanya dibuat satu bangunan, dikatakanlah saya amanah saya tak tahu sejauh mana konsep yang dibuat di Dubai itu, satu bangunan yang seakan-akan semua agama boleh beribadah di situ. Dia berkongsi lah, istilah macam seakan-akan satu tempat yang dikongsi. Adakah di sana ada beberapa bangunan, lalu orang Islam sebenarnya di masjid, tapi sebelah masjid tu ada gereja, sebelah tu ada kuil Yahudi. Wallahu a'lam, saya tak tahu. Tapi kalau ikut berdasarkan apa yang berlaku sewaktu para padri Najran yang datang bertemu dengan Rasulullah untuk pada Amul Wufud, pada tahun mereka datang, ramai para utusan datang daripada luar bertemu dengan Rasulullah, maka memang disebut dalam kitab-kitab sirah Rasulullah mempersilakan mereka untuk melakukan solat di dalam Al-Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Sewaktu mereka nak solat, mereka tak tahu nak sembahyang kat mana, sebab di Madinah tak ada apa namanya, di tepi masjid Nabi tu tak ada gereja, walaupun ada orang Kristian di Madinah dan ada orang Yahudi di Madinah, tapi
kebetulannya mereka ketika itu tidak berada dekat dengan gereja, lalu dipersilakan oleh Rasulullah untuk mereka melakukan solat di situ. Itu disebut oleh ahli sejarah. Cuma secara amanahnya saya tak tahu apa pendapat fuqaha, sebab kadang-kadang walaupun disebut bahawa itu yang berlaku, namun untuk kita istinbat hukum boleh atau tidak zaman hari ini kita buat begitu, iaitu perlu merujuk kepada pandangan fuqaha. Cuma bagus juga soalan ni, sebab saya pernah terbaca dan saya kebetulannya tidak pula mengkaji agak dalam berkenaan dengan bagaimana pandangan fuqaha, boleh tak orang bukan Islam melakukan ibadah di dalam masjid. Adakah benda itu sudah dimansuhkan atau tidak? Yang tu saya pribadi tidak mengetahuinya. Mungkin soalan daripada Al-Fadhil Ustaz kita ni buka satu ruang lah untuk saya dan juga para asatizah lain. Mungkin kita boleh rujuk kembali dari segi pendapat fiqahnya. Adakah di sana dibenarkan ataupun di sana ada syarat-syarat yang berlaku disebut oleh para fuqaha. Sebab bila timbul satu dalil, Nabi pernah buat begini-begini, untuk istinbat hukum, untuk kita jelmakan secara realiti di alam kita, itu perlu melihat kepada bagaimana kefahaman fuqaha terhadap dalil tersebut. Ada satu soalan lagi kalau Ustaz siapkan sebelum cikgu. Ada satu lagi Ustaz tanya apa tadi? Ada satu yang kedua tadi. Lepas ni kena buat kertas je. Tapi kalau Ustaz tanya Ustaz pun terlupa. Ada tadi pasal itu. Ada satu lagi. Berkait juga asalnya. Berkait juga dengan isu boleh tak kita membenarkan orang bukan Islam solat di dalam masjid kita. Cuma yang saya tahunya, kalau orang bukan Islam nak masuk dalam masjid kita, dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau orang Islam membenarkan memang tidak ada masalah. Kalau dia nak masuk surau, dia nak masuk masjid, nak tengok mimbar, boleh tak saya nak tengok tempat solat? Kalau kita benarkan, tak ada masalah. Maknanya yang diamalkan selama hari ini, orang bukan Islam hanya boleh masuk di dalam masjid tapi tidak masuk ke dalam ruang solat. Itu bukan yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Tetapi itu pilihan pemerintah di Malaysia, kerana syarat nak orang bukan Islam dibenarkan masuk dalam masjid sekiranya orang Islam membenarkan. Kalau orang Islam tak membenarkan, maka hak orang Islam untuk tidak membenarkan orang bukan Islam masuk ke dalam masjid. Jadi pemerintah kita membenarkan, tapi kebiasaannya hanya dalam ruang legal. Rasanya Masjid Umbudiah pun begitu juga. Boleh masuk sampai ke dalam ke? Kalau Masjid Umbudiah di luar je, di dalam tak dibenarkan. Tapi secara fiqahnya memang tak dibenarkan ke? Tidak. Terpulang kepada kita sama ada ingin membenarkan ataupun tidak membenarkan. Maknanya kalau contoh Paduka Sultan selepas ni mengizinkan, ia tidak bercanggah dengan syariat. Sebab memang dalam asalnya memang Rasulullah membenarkan orang bukan Islam masuk ke dalam masjid baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Cuma secara fiqahnya difahami bahawa sekiranya dibenarkan oleh orang Islam. Sekiranya tidak dibenarkan, maka hak orang Islam untuk orang bukan Islam tidak masuk ke dalam rumah ibadat kita. Silakan cikgu. Abang Mio kita. Ada Abang Mio nak tanya soalan tadi. Orang bukan soalan yang sama. Bukan, ada soalan kedua. Kebetulan pula kita cerita pasal rukun Islam, dia pergi ke situ. Tapi tak apa sebenarnya, sebab kita punya khatam lambat lagi kan. Besok je kita nak mendengar ulangan hadis Rasulullah ya. Kalau siapa tak hafal, memang saya nak suruh dia bawa kita pergi bertaubat di Abrahajul Madinah di Kuala Kangsar. Di situ kita akan pilih makanan-makanan sebagai ucara pertaubatan itulah. Okey. Saya pun nak kena hafal malam ni kan. Okey, adakah orang Kristian pada hari ini masih dianggap sebagai ahli kitab? Kita azan dulu. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أن سيدنا مولانا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 الله أكبر، الله أكبر. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Okey, balik kepada apa yang Abang Mio kita tanya tadi. Boleh, adakah orang bukan Islam yang beragama Kristian pada hari ini dipanggil sebagai Ahlul Kitab? Kan? Sebab dalam Quran apa sebut? Ya Ahlul Kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Dan secara yang kita fahami, Ahlul Kitab itu adalah orang-orang Kristian dan juga orang-orang Yahudi. Ya. Jadi, apakah boleh kita namakan orang Kristian pada hari ini sebagai Ahlul Kitab? Jawapannya ya. Orang Kristian pada hari ini mereka adalah Ahlul Kitab. Mungkin akan timbul satu soalan lagi. Tapi kitab mereka sudah dipesongkan. Sepatutnya Ahlul Kitab iaitu mereka yang kitabnya masih belum dipesongkan.
Maka sebenarnya kalau kita lihat apa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul kitab sama ada orang Yahudi dan juga Kristian, mereka memang sudah memesongkan kitab mereka. Mereka sudah memesongkan. Jadi dalam masa yang sama mereka tetap dipanggil ahlul kitab. Jadi ahlul kitab adalah mereka yang berpegang dengan Taurah dan juga Injil walaupun sudah dipesongkan. Cumanya bila sebut ahlul kitab ini, dari sudut fiqh pula ada beberapa hukum yang berkait dengan ahlul kitab. Yang paling utama ada dua lah. Makanan yang disembelih oleh ahlul kitab, dan yang kedua adalah berkahwin dengan wanita ahlul kitab. Makanan yang disembelih oleh ahlul kitab. Ada sahabat kita orang Kristian, dia sembelih ayam, dia sembelih lembu. Boleh tak kita makan atau tidak? Berdasarkan fiqh, tak ada masalah kita makan sembelihan ahlul kitab. Yang kita boleh makan adalah sembelihan orang Islam dan juga sembelihan ahlul kitab. Adapun mereka yang tak percaya langsung Tuhan, ateis maknanya, atau yang beragama selain daripada agama Islam dan juga agama Kristian ataupun Yahudi, tidak boleh kita makan sembelihan mereka. Maknanya kalau orang bukan Islam, orang Kristian, sembelih lembu kita boleh makan sekarang ni. Kata para ulama, sebagaimana orang Islam pun ada syarat-syarat sembelihannya. Tak semua sembelih orang Islam halal ke? Mari satu orang bukan Islam, dia pergi cocok pisau kat perut lembu tu, kata ini sembelih orang Islam ni. Melihat orang Islam tu tak sembelih. Maknanya ada syarat-syarat juga. Jadi sebagaimana orang Islam secara asasnya sembelihannya halal, maka begitu juga orang bukan Islam beragama Kristian ataupun Yahudi, sembelihannya juga halal. Tetapi syarat-syarat sembelihan yang terkena ke atas orang Islam juga terkena ke atas orang bukan Islam. Maksudnya cara sembelihannya bertepatan dengan cara sembelihan orang Islam, dan hendaklah sembelihan itu dengan menyebut nama Allah. Dan di sinilah yang selalunya tak lepas. Di sinilah selalunya tidak lepas. Kalau orang Kristian pula, dia tak lepas yang awal lagi. Sebab cara mereka menyembelih bukan dengan cara sembelihan yang kita fahami. Sebabnya kadang-kadang dengan tembak, kadang-kadang dengan hidup-hidup tu dia bunuh begitu. Jadi dia tidak kena dengan sistem sembelihan di dalam Islam. Kemudian kalau dia sembelih mengikut cara kita sekalipun, disyaratkan dia kena sebut nama Allah. Adapun kita orang Islam, kalau ikut dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, disunatkan ke atas orang Islam untuk menyebut nama Allah. Walaupun jumhur para ulama mewajibkan orang Islam pun kena sebut bismillah sewaktu sembelih tu. Alhamdulillah kita sendiri pun walaupun ada khilaf, memang kita ketika sembelih kita akan sebut bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Biasa kalau musim korban, ni nak dekat-dekat khatam nanti, bolehlah kita berlatih-latih lagi. 2 kitab tu kan. Jangan ada kot kan. Khatam dengan semua dah hafal hadis Rasulullah, bukan main-main kan. Kurang-kurang 2-3 hari kan. Okey. Jadi maknanya sembelihan orang Kristian, dia mesti mengikut cara sembelihan. Maksudnya kalaulah ada katakan satu orang Kristian, dia sembelih macam cara orang Islam sembelih, dan ketika dia sembelih tu dia sebut nama Allah, maka sah sembelihan tu. Tapi tak berlaku secara realitinya. Yang dikaji oleh para masyayikh kita, para ulama kita, yang menyembelih orang bukan Islam, yang ahlul kitab yang menyembelih cara orang Islam ni hanyalah orang Yahudi. Dia panggil kosher ke apa? Kan? Sebab tu kalau kita niatkan potong bang macam tu, kita boleh makan makanan kalau makanan itu adalah makanan sembelihan orang Yahudi. Kerana setelah dikaji, realiti pada hari ini, orang Yahudi masih mengamalkan cara sembelihan yang diajar dalam kitab mereka seperti sama dengan syariat kita. Mereka menyebut nama Allah, cuma mungkin mereka sebut God begitulah. Dan katanya walaupun mereka sebut Yahwa, nama Tuhan mereka, tapi Yahwa itu bila dikaji rupanya dia adalah merujuk kepada nama Allah Azza wa Jalla dalam bahasa Hebrew. Dalam bahasa Hebrew. Dalam masa yang sama, orang Kristian dia tidak mengikut cara sembelihan orang Islam. Jadi mudah cerita, kalau di Malaysia ni kita ada orang Kristian, so sembelihan orang Kristian setakat ini tidak boleh dimakan di Malaysia. Itu dari sudut penyembelihan. Pada asalnya boleh.
Tetapi disebabkan mereka tidak mengikut syarat, maka tidak jadi boleh. Kemudian dari segi perkahwinan, dalam mazhab Imam Syafi'i agak ketat. Perkahwinan dengan orang Kristian ataupun orang Yahudi disyaratkan mestilah mereka ini daripada nasab keturunan Banu Israel betul. Memang daripada keturunan Nabi Allah Yaqub. Bukan hanya beragama dengan agama Kristian ataupun beragama Yahudi, tetapi bukan daripada keturunan Nabi Yaqub. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i agak ketat. Perkahwinan dengan orang Yahudi dan juga orang Kristian, iaitu Ahlul Kitab ini, boleh. Boleh. Lelaki Muslim boleh berkahwin dengan wanita Ahlul Kitab. Tetapi lelaki Ahlul Kitab tidak boleh mengahwini wanita orang Islam. Tak boleh. Tetapi kalau kita sebagai orang lelaki Muslim nak berkahwin dengan wanita Ahlul Kitab, boleh. Wanita Kristian, boleh. Wanita Yahudi, boleh. Tetapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, bukan semata-mata itu saja syaratnya. Syaratnya juga adalah hendaklah wanita Ahlul Kitab tersebut daripada keturunan yang mereka itu, tok nenek dia yang atas tu, ada yang beriman dengan Nabi Allah Isa atau Nabi Allah Musa berdasarkan ajaran yang benar. Zaman Nabi masih ada lagi. Mereka boleh jejak tu. Sebab tu macam isteri Nabi Sayyidatuna Safiyah bintu Huyai, memang diketahui nasab Sayyidatuna Safiyah ni daripada keturunan Nabi Allah Yaqub. Banyak-banyak isteri Rasulullah semuanya adalah Banu Ismail. Seorang je yang daripada Banu Israel. Sayyidatuna Safiyah bintu Huyai, yang mana ayahanda beliau tidak beragama Islam, beragama Yahudi. Dan apabila kalah perang, akhirnya Sayyidatuna Safiyah menjadi salah seorang tawanan perang, lalu akhirnya diperisterikan oleh baginda Rasul SAW dan mulut agama Islam lah. Jadi Sayyidatuna Safiyah satu-satunya isteri Nabi yang bukan daripada bangsa keturunan Quraisy, terbaliknya daripada keturunan Bani Israel, daripada orang berbangsa Yahudi, berketurunan Nabi Allah Yaqub, yang merupakan anak kepada Nabi Allah Ishaq, yang merupakan anak kepada Nabi Allah Ibrahim. Jadi bila syarat begitu, maknanya tak boleh jugalah. Kalau ikut dalam mazhab Imam Syafi'i, tak boleh juga kahwin dengan orang Kristian dan juga orang Yahudi pada hari ini. Kalau mereka mendakwa mereka memang keturunan Yahudi sekalipun, betul ke? Mana nasabnya? Tak ada. Kalau orang Cina pula beragama Kristian, tok nenek dia dulu agama Buddha, tiba-tiba dia jadi Kristian, memang dia, kalau ikut dalam mazhab Imam Syafi'i, memang tak lepas. Jadi berdasarkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, untuk konteks di Malaysia ni, maknanya kita kahwin je lah dengan orang Islam. Walaupun mereka itu Ahlul Kitab, tapi dari sudut perkahwinan, dari sudut makan pula memang tak lepas setakat ni. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sebentar abang, apa cikgu nak tanya tadi. Silakan. Okey, ada dua soalan. Saya jawab pertama dulu. Berkenaan dengan kita dilarang berkahwin dengan wanita musyrikat, wanita musyrik. Dan ahli kitab termasuk golongan musyrikin. Musyrikin ni mereka yang tidak beragama Islam, termasuklah ahli kitab. Tetapi kenapa boleh? Kerana dia termasuk di antara lafaz am yang sudah berlaku taksis, pengecualian. Maknanya semua orang musyrik tidak boleh dikahwini, melainkan, walaupun dalam ayat itu tidak disebut, tapi dalam ayat lain dibenarkan berkahwin dengan wanita ahli kitab. Jadi benda ini dalam usul fiqh dipanggil ada satu lafaz am, kemudian datang pula satu lafaz yang mengecilkan lafaz am itu. Kalau ikut lafaz am, semua wanita yang bukan beragama Islam tak boleh dikahwini.
Tiba-tiba datang satu ayat mengatakan kita boleh kahwin dengan wanita ahlul kitab, maka dia dinamakan sebagai konsep takhsis. Takhsisul am, mengkhususkan satu lafaz am. Jadi di sinilah peranan para mujtahid dalam mereka nak mengambil hukum, mereka akan teliti semua dalil-dalil syarak. Walaupun dalil yang tadi mengatakan tidak boleh kahwin dengan semua wanita musyrik, tetapi Allah juga, Nabi juga membenarkan untuk kita berkahwin dengan wanita ahlul kitab, golongan Kristian dan juga Yahudi. Maka di sini dia dipanggil sebagai fenomena at-takhsis. Fenomena ada satu dalil yang melarang semua wanita musyrik dikahwini, kemudian datang satu ayat membenarkan wanita musyrik yang beragama Kristian. Maka dia akan jadi kesudahannya semua wanita musyrik tidak boleh dikahwini melainkan wanita Kristian dan juga Yahudi. Dia dinamakan sebagai at-takhsis, dan konsep takhsis sangat banyak dalam isu-isu ijtihad para ulama. Kemudian yang kedua berkenaan dengan isu solat dalam masjid tadi, saya dah buat nota tadi, insya-Allah saya akan cuba meneliti perkara ini sebab dia menarik. Saya sendiri pun subhanallah tak pernah terfikir tentang meneliti pandangan fuqaha dalam isu ini. Cuma tahu kisah itu, tapi bagaimana fuqaha memandang perbuatan Rasulullah itu? Adakah dalil itu sebenarnya adalah hadis yang dhaif lalu tidak boleh dijadikan sebagai hujah, atau sebenarnya hadis itu sahih tetapi ada syarat-syarat yang disebut oleh fuqaha berdasarkan dalil-dalil yang lain? Nanti kita cuba perincikan biiznillah. Ya, biiznillah. Silakan abang. Rasanya soalan terakhir kan? Yasir Arafat bukan mazhab Syafi'i lah tu. Yasir Arafat kahwin dengan isteri dia, dikatakan isteri Kristian. Boleh pula kan? Kenapa boleh? Maknanya dia bukan mazhab Syafi'i lah tu. Maknanya saya nak beritahu apa? Ada mazhab yang membenarkan. Dan saya teringat saya pernah bertanya kepada almarhum Syekh Atiyah Saqar, salah seorang ulama besar di Al-Azhar, dalam bahagian fatwa. Saya juga pernah bertanya soalan Al-Kitab ni. Saya timbulkan isu di Malaysia. Wanita bukan daripada bangsa Israel, beragama Kristian, boleh tak orang Islam berkahwin dengan wanita Kristian bukan daripada bangsa Israel? Lalu Syekh Atiyah Saqar rahimahullah mengatakan ahlul kitab merujuk kepada penganut agama bukan bangsa. Maknanya beliau berpegang dengan apa yang dipegang oleh dalam mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ahlul kitab itu siapa sahaja beragama Kristian ataupun Yahudi, walau apa bangsa sekalipun. Tapi bolehkah kita di Malaysia untuk mengamalkan benda tu? Sudah digazetkan dalam bentuk undang-undang. Sudah digazetkan. Maksudnya walaupun ada khilaf para fuqaha, tetapi apabila kerajaan sudah menjadikan itu sebagai satu warta, sebagai satu undang-undang majlis agama, dalam mahkamah syariah tidak membenarkan, maka ketika itu mahkamah syariah berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i, maka ketika itu tak boleh kita itu pendapat mazhab Imam Syafi'i, saya dalam isu ni Hanafi. Dia tak boleh dah, sebab dia sudah dianggap bertentangan dengan undang-undang. Sebab tu dalam satu, bila kita melihat khilaf para fuqaha, dia ada dua konsep yang kita kena ambil. Yang pertama, al-khuruju minal khilafi mustahab. Bila kita belajar fiqh ni, walaupun kita belajar mazhab Imam Syafi'i, tak bagi tahu juga mazhab-mazhab lain sikit-sikit. Bila kita tahu ada pelbagai pandangan ini, dia ada satu konsep yang diajar juga oleh para ulama. Keluar daripada perkhilafan itu dituntut. Maknanya, kalau ikut dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau tak diundang-undangkan di Malaysia ni contohnya, saya boleh berkahwin dengan wanita Cina beragama Kristian berdasarkan mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun Imam Syafi'i tak setuju sebab dia khilaf mu'tabar. Tetapi adakah kalau sudah ada pandangan ulama yang membenarkan dan ada pula ulama yang tidak membenarkan, mana yang paling bagus untuk saya ikuti? Ini cerita kalau belum diundang-undangkan lagi ni. Maka apabila ada dua pandangan, keluar daripada perkhilafan itu adalah lebih sunat. Imam Syafi'i tidak membenarkan. Kalau saya kahwin juga tak sah kahwin tu. Tapi bagi Imam Abu Hanifah sah, tapi tak wajib saya kena kahwin dengan dia. Imam Abu Hanifah tak kata kamu berdosa kalau tak kahwin dengan wanita Kristian, kamu kena kahwin. Dia tak kata begitu. Kalau beliau kata begitu, isteri saya minta saya tukar mazhab, abang Syafi'i khalas.
Mana boleh kahwin lebih? Dalam Allah tak bagi, kita ikutlah kan. As-samu at-ta'ah. Jadi maknanya Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan, cuma mengharuskan berdasarkan ijtihad beliau. Kalau nak kahwin dengan orang Kristian, walaupun bukan daripada keturunan Israel, keturunan Nabi Yaqub, silakan. Tidak mewajibkan. Dalam masa yang sama, kalau kahwin juga, Imam Syafi'i kata haram perkahwinan itu. Tak sah perkahwinan itu. Maka apabila ada yang tidak membenarkan dan ada yang membenarkan tetapi tidak mewajibkan, maka yang terbaik, saya keluar terus daripada khilaf para ulama' dengan mengambil satu pandangan yang pandangan satu lagi juga mengatakan tidak ada masalah. Contoh, mari saya ambil pendapat dan isu ni, saya kata saya berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i. Saya tak nak kahwin dengan wanita Ahlul Kitab. Imam Abu Hanifah akan marah saya. Apa ni buat benda haram? Apa benda haram pula? Imam Abu Hanifah, khalas. Okey. Kamu tak nak kahwin dengan Ahlul Kitab? Ya, sila. Itu hak kamu. Beliau juga tidak ada masalah. Tapi kalau saya pegang mazhab Imam Hanifah, Imam Syafi'i kata haram. Maka saya akan bermasalah pula dengan seorang faqih yang lain. Sama juga contoh macam kita berwuduk. Sapu sikit je lah. Sebab yang asal sentuh ketika kepala je wajib. Sapu semua tak wajib. Tapi Imam Malik mengatakan wajib sapu kepala semua. Maka dalam dua situasi ni, saya dalam situasi sapu kepala ni, nak sapu kepala ikut mazhab Imam Syafi'i ke? Yang paling bagus? Atau kita berpegang dengan mazhab Imam Malik yang sapu kepala semua? Sebab Imam Syafi'i tidak mewajibkan, tetapi mensunatkan untuk sapu kepala semua. Imam Malik pula mewajibkan. Mereka kalau tak sapu kepala semua, tak sah wuduk dalam mazhab Imam Malik. Maka keluar daripada perkhilafan ulama' itu lebih bagus. Lalu kita pun ketika sapu kepala semua. Supaya Imam Syafi'i kata, anta qad fa'altal mustahab. Kamu telah melakukan satu perbuatan sunat. Bagus. Tanya Imam Malik, anta qad fa'altal wajib. Alhamdulillah. Kamu dah melakukan perbuatan wajib, kata Imam Malik. Maka saya tidak bermasalah dengan mana-mana ulama' ketika itu. Kerana saya sudah keluar daripada perkhilafan mereka. Dan itu yang lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, semua benda khilaf fuqaha ni, walaupun kita berbeza mazhab Imam Syafi'i, tapi kalau kebetulan ada sahabat-sahabat kita, dia kata, saya kebetulannya belajar mazhab Imam Abu Hanifah. Saya tanya sahabat-sahabat saya semalam, contoh 2-3 orang belajar di Maghribi, dia kata, kami belajar mazhab Imam Malik. Jadi mazhab Imam Syafi'i tak belajar betul-betul sangat. Yang belajarnya mazhab Imam Malik. Jadi kalau katakan ada sahabat kita berpegang dengan mazhab lain, ya silakan. Sebab khilaf para fuqaha tak ada masalah. Cuma kenapa di surah kita tak diajar mazhab hari Isnin, mazhab Imam Syafi'i. Hari Selasa, mazhab Imam Abu Hanifah. Best tu, gempak tu. Tapi lepas habis 4 mazhab tu kita belajar, gini semua. Pening nombor satu kita ni. Sebab kita tidak menguasai lagi satu mazhab, jadi tidak elok belajar mazhab lain sebab kita akan pening. Maka hikmah para ulama', kamu belajar mazhab apa? Okey, mazhab tu dulu. Hatta di Al-Azhar pun, kalau walaupun kita berbagai mazhab, okey, siapa yang belajar mazhab Syafi'i, ini kelas dia. Siapa yang mazhab Imam Hanifah, ini kelas dia. Jangan campur, nanti pening. Nanti kamu balik ke negeri, kamu buat masalah ke tempat kamu. Memfatwakan bukan dengan fatwa yang biasa didengar oleh masyarakat kamu. Okey, itu kalau belum diundang-undangkan. Tapi kalau sudah diundang-undangkan, ada satu kaedah disebut oleh para ulama, ra'yul imami yajubbul khilaf. Pandangan seorang imam, iaitu seorang ketua pemerintah, akan memutuskan perbezaan pandangan para fuqaha. Maksudnya kalau sudah diundang-undangkan, ketika itu kita dah tak boleh lagi berpegang dengan pandangan selain daripada pandangan yang sudah diterima oleh undang-undang sebagai satu undang-undang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi alhamdulillah dalam pertemuan hari ini, saya sebenarnya nak menghuraikan sikit tentang solat, zakat, Ramadan. Tapi maknanya insya-Allah kita dah tahulah rukun Islam itu ada 5. Tapi subhanallah kita bermula daripada Baitullah itu, akhirnya soalan-soalan yang menarik dikeluarkan. Dan saya akan cuba untuk melihat berbahasa berkenaan dengan orang bukan Islam solat di dalam masjid. Secara fiqahnya boleh ataupun tidak. Bukan untuk kita buat. Nanti kalau sebab benda tu mungkin boleh secara fiqah, tapi kalau kita buat boleh menyebabkan huru-hara, tak juga dituntut. Walaupun benda tu harus. Sebab bila bawa huru-hara, dia ada satu konsep pula, sadduz zara'i', menutup pintu-pintu. Sebab kalau masyarakat tak jelas, jangan buat pasal. Nanti pening masyarakat. Jadi caca meraba.
Jadi Islam juga ada satu konsep namanya saddu zara'i, menutup pintu-pintu. Kalau boleh bawa kepada kemudaratan, pada asalnya tak bawa kepada kemudaratan, tapi kebetulan di tempat tertentu boleh membawa kepada kemudaratan, maka ketika itu tidak dibenarkan, bukan kerana tak boleh, tetapi atas dasar untuk menjaga kemaslahatan. Cuma secara fiqahnya boleh atau tidak, itu tak ada masalah, kita nak bincang. Katakan boleh, maknanya lepas ni kita nak buat ke? Saya nampak di Malaysia jangan, pening orang nanti, salah faham orang nanti. Maknanya kita bincang secara fiqah semata-mata. Adakah dibenarkan ataupun tidak dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Dan insya-Allah dalam pertemuan esok kita akan masuk kepada rukun iman, dan saya nak urai sikit tentang rukun Islam. Sebab setiap rukun Islam tu dia ada falsafah-falsafah yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai pegangan kita dalam kehidupan kita, insya-Allah. Tapi hari ini saya sangat bersyukur di surah ni agak lain. Dia perbahasan dia agak dalam, dan itu satu benda yang saya sendiri manfaat. Saya rasa tuan-tuan juga mendapat manfaat. Tapi manfaat macam pun janganlah berhenti lewat sangat ya. Ini dah lewat ni, tuan-tuan muslimah hati kata dia ni seronok cerita, yang kita ni nak kena balik juga kan. Saya rasa kita sekadar ni dahulu, sebab kebetulan ni jam saya rosak. Saya tak tahu pukul berapa dah sekarang ni. Tengok jam tuan-tuan pun saya pening kan. Saya tak tahu jam tu macam mana. Jadi tuan-tuan pun saya tahu saja letak jam biar saya pening supaya saya tak nak berhenti berapa yang tepat. Jangan salahkan saya. Tapi kalau saya dah lewat betul-betul, saya minta maaf, dan saya tak tahu saya akan buat lagi ataupun tidak. Untuk besok kita akan bertemu dengan kitab Mukhtasar Al-Imam Ibn Abi Jamrah, dan malam ni kita menghafal sama-sama. Kalau tidak, kita baca di Abrajul Madinah bersama dengan beberapa hidangan-hidangan Arab nanti, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan selawat ke hadrat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير الجزاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته